ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara, hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa, serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam bahagia, salam Malaysia prihatin. Alhamdulillah, Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Para penonton yang hormat sekalian, kita sekarang berlangsung dalam program Influencer at Japan, di mana program bicara santai yang disiarkan dari Pusat Pemberian Vaksin Taman Tamadun Islam ataupun TTI Kuala Terengganu. Di mana pada pagi yang begitu ceria ini, kita bersama dengan panel jemputan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Hajah Kasmani binti Embong, Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu. Yang mana kita akan membicarakan topik berkenaan dengan perkembangan terkini dan cabaran keluarga Malaysia dalam mengharungi pandemik COVID-19. Sebagaimana saya petik daripada kata-kata Perdana Menteri Malaysia berkenaan dengan keluarga Malaysia, yang mana PM telah mengajak seluruh rakyat negara ini merentasi fahaman politik, tak kira kaum dan agama, untuk mendakap erat prinsip kebersamaan bagi memastikan kita semua bersama-sama keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Walaupun negara sudah mencapai kemerdekaan 64 tahun, namun kini kita berdepan dengan penjajahan baru yang tak nampak ni yang menuntut pengorbanan besar daripada seluruh masyarakat bagi membebaskan daripada cengkeman pandemik COVID-19. Saya Haji Ahmad Reza bin Haji Arsyad yang akan menjadi moderator pada pagi ini. Bersama saya adalah tak lain dan tak bukan Ketua Frontliner bagi Negeri Terengganu, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Hajah Kasmani binti Embong, iaitu Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Dr. yang telah dilantik sebagai pengarah yang baru untuk Negeri Terengganu. Ya. Terima kasih. Okey, kita tidak mahu melengahkan masa lagi. Saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Doktor untuk memperkenalkan diri dahulu. Dipersilakan, Doktor. Okey, terima kasih Tuan Haji Ahmad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengambil kesempatan untuk memperkenalkan diri saya pada pagi ini. Saya merupakan anak jati Negeri Terengganu. Diberi nama Kasmani binti Embong, dan sekarang ini alhamdulillah telah dilantik sebagai Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu mulai sebulan yang lalu. So saya mengambil cabaran ini untuk menerajui Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu bagi memastikan kesihatan rakyat-rakyat di Negeri Terengganu terus cemerlang di era ini. Jadi saya sebenarnya seperti mana yang saya sebut tadi, saya ni orang Mane, berasal daripada Kampung Banggodonas
Dari awal-awal lagi, dari mula dilahirkan sehinggalah sekarang menetap di Kampung Magudanas. Selama telabung bertugas selama lebih kurang 30 tahun. Mungkin umur tak payahlah kot. Kalau 30 tahun tu boleh bayang-bayang lah, umur tu dah dekat-dekat nak penhujung lah di dalam perkhidmatan. Jadi sepanjang 30 tahun ini memang boleh dikatakan merata tempat lah di seluruh negeri Terengganu telah pun dijelajahi. Termasuklah saya pernah bekerja di Hospital Sultanah Nur Zahirah, pernah ke Klinik Kesihatan Kuala Telomong Hulu Terengganu, pernah ke Jabatan Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Terengganu, dan banyak masa saya adalah di Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu di Ibu Pejabat. Sehinggalah jawatan saya yang sekarang. Saya dimaafkan yang berbahagia Datuk Doktor ini merupakan pakar perubatan kesihatan awam, betul? Okey, alhamdulillah saya semasa berada di Klinik Kesihatan Kuala Telomong pada tahun 1995 saya mula berada di sana, dan apabila mengenali masyarakat, sebenarnya dia ada dua komponen dalam perubatan ni. Kita ada bahagian perubatan, bahagian kesihatan awam. Jadi semasa berada di hospital mungkin tak nampak lagi talent itu, sehingga saya berada di klinik kesihatan. So apabila berada di klinik kesihatan, saya merasakan jatuh cinta dengan public. Suka dengan public, suka dengan orang ramai. So saya diberi diberi peluang lah untuk melanjutkan pelajaran. Jadi masa tu saya membuat master di UKM di dalam public health. So sekarang ini sebagai pakar perubatan kesihatan awam. Maknanya doktor ni rapat dengan komuniti lah. Dari awal. Almost Yeah. dah 25 tahun sentiasa bersama dengan komuniti. Alhamdulillah. Macam Perdana Menteri kita dan Perdana Menteri ke-9 yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mahu unsur kasih sayang menjadi teras dalam kehidupan di negara kita ini. Dari pelbagai krisis yang mengancam ini, mana kita kalau tengok TV sekarang ni, orang nak tengok angka dulu. Angka benda hari ni. Angka apa pagi ni kan? Angka COVID je jadi. Tu yang jadi tumpuan orang sekarang. Betul tak tu? Ya, betul. Jadi, soalan pertama saya. Bolehkah Yang Berbahagia Datuk kongsi sedikit situasi COVID-19 pada yang terkini di Terengganu ini? Okey, terima kasih. Kalau kita melihat kepada situasi COVID di Malaysia sekarang ini, alhamdulillah kan, semenjak 2 minggu ini kita melihat penurunan yang agak ketara bilangan kes. Kita di Malaysia ni pernah satu hari mencatat yang paling tinggi lebih pada 24,000. Iaitu pada pertengahan Ogos. Tetapi lately ini kita telah melihat memang kita pernah sampai 10,000 dah. Walaupun semalam kesnya agak 11,000 kan. Jadi kita melihat penurunan yang sangat ketara. Alhamdulillah. Memang seperti mana yang Tuan Haji Rizal sebut, kami di kesihatan ini 2 tahun dah. Makan COVID, tidur COVID, mimpi COVID. Macam itulah lebih kurang. So kita mengharapkan sangat data-data kita COVID kita ini akan menurun lah. Jadi kalau melihat di seluruh Malaysia, semua negeri menunjukkan, hampir seluruh negeri lah menunjukkan penurunan sekarang. Dan melihat di negeri Terengganu, kalau sehingga semalam sepanjang kita menangani pandemik COVID ini, Terengganu telah mencatat 54,307 kes. Dan semalam kita ada 629 kes. Sepanjang orang kata menguruskan pandemik COVID di Terengganu ni, kita dah ada 3 gelombang sebenarnya. Gelombang, ya. Gelombang yang pertama hari tu, kita rasa dah sangat orang kata terdesak ataupun rasa macam seksa dah. Tetapi bila datang gelombang kedua, kita terus bertahan. Tetapi bila masuk gelombang ketiga ni panjang rupanya. Adalah sebab-sebab kenapa gelombang 3 ni panjang dan bilangan kesnya juga sangat tinggi berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di negeri Terengganu, almost sebulan dah kot kita dalam 500 hingga 600 kes sehari. Dan kita pernah mencatat pun sampai 900 kes lebih. Dan alhamdulillah kita tak pernah mencatat dah sampai 1,000 setakat ini. Dan kita tidak mengharapkanlah kita akan sampai ke tahap itu. Dan saya sekarang ni aim ataupun mengharapkan semua
supaya trend kita menurun. Sekarang dah berapa hari? 3 hari 600 lebih. So kita hopekan pas ni 500 macam tu lah. Okey. Dan kalau bila kita melihat ni, sekarang ni kita ada yang masih aktif di Terengganu ada dalam lebih pada 8,000 kes sekarang ini. Sama ada berada di rumah, di PKRC kita ataupun di hospital. So 8,000 lebih lagi kita ada kes tu. Dan kalau kita melihat dari segi jumlah discharge, kita sebenarnya dalam 83% adalah sihat, sembuh. Keluar dengan baik, maknanya bebas daripada COVID. Dan kita juga ada bilangan kematian lah. Kalau kita tengok di Terengganu sekarang kita ada dalam 359 kematian. Sepanjang hampir 2 tahun kita menangani COVID. Jadi sebenarnya, kalau kita tengok secara menyeluruh, kita di Terengganu kan ada 8 daerah. So, ada beberapa daerah lagi yang masih bilangan kesnya payah sikit nak turun, orang kata. Masih lagi, macam Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Besut dengan Marang. 4 daerah ni yang kita beri prioriti sekarang. Tapi kalau bila kita lihat, kenapa 4 daerah ini masih lagi macam tinggi-tinggi kes dia kan? Jadi kita tengok, kita masih lagi melakukan saringan yang bersasar. Jadi ramai lagi yang kita saring. Jadi dalam komuniti ni, kalau kita saring memang ada je. Sekarang ni. Sebab kuat jalan lah kau. Tak apa nak dengar sikit tu ubat tu. Jadi kuat jalan. Lepas tu kalau pergi, dia mahu kesihatan ni pakai mas molek. Tahu? Bila belakang mahu kesihatan je, mas tu tak tahu. Orang kata benda? Cloud. Mas je. So kita juga membuat saringan. Macam kita di Terengganu, kita ada penjara. So memang sentiasa kita membuat saringan juga di kalangan mereka ini. Dan mereka ini juga memberi statistik kepada kita lah. Dan saringan juga, peningkatan ini juga berkait rapat dengan kehadiran varian. So nanti saya akan bercerita dengan lebih detail pasal varian. Jadi di Terengganu ni tidak terkecuali dengan varian ni. Mulai daripada Jun lagi, kita telah mula mengesan adanya wujudnya varian di negeri Terengganu. So saringan kes bergejala disebabkan kehadiran varian ini juga makin meningkat. Sebab dia cepat kan merebak. Varian ni macam cepat sikit lah merebak. Macam tu lah lebih kurang. Boleh nak nampak ya. Okay. Baiklah tu, kita masih berusaha, maknanya KKM ni masih berusaha untuk menangani cabaran untuk keluar daripada pandemik ni lah. Sangat penting. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah Datuk, soalan kedua saya, bolehkah yang membagi Datuk terangkan berkenaan dengan kadar keboleh jangkitan COVID-19 di negeri Terengganu? Kata banyak Biden tadi kan. Alright. So sekarang ni, ramai di kalangan kita ni, rakyat ataupun masyarakat, rakyat Terengganu lah tau, orang Terengganu lah kita panggil. Pandai dah belaka dah ni. Katanya arti berapa? Macam tu. Masing-masing nak tahu belaka dah. Arti berapa ini? So kalau kita melihat Terengganu ni di kalangan negeri yang memang arti dia agak tinggi. So sekarang ni kalau kita tengok, kita masih lagi berada di 0.97. Mudah jangkit. Keboleh jangkitan. Okey. Kalau kita tengok artinya apa sebenarnya? Kan? Arti ni maksudnya keboleh jangkitan satu-satu kes positif itu kepada orang lain dalam tempoh jangkit tu. Dalam tempoh keboleh jangkitan itu. So kata sebab tu kita kalau misalnya sebut dalam kawalan COVID ni, kena kuarantin 2 minggu. Orang memang marah lah, kuarantin 2 minggu anda duduk saja. Tak adalah, tak ada tanda-tanda duduk pakai gelang tau. Tapi sebenarnya itulah tempoh keboleh jangkitan. Jadi kita nak make sure mereka-mereka yang positif ni tak pergi ke orang lain. Itulah cerita dia. Dan kita boleh bagi contoh. Katalah Terengganu ada arti dia 2. Kan contohnya nilai artinya 2. Dan keboleh jangkitan itu dia boleh menjangkit kepada 20 orang lain. 20 orang? 20 orang lain. Itu yang kita risau. Jadi sebab tu, kalau lebih pada 1, memang merisaukan. Kalau kurang, 0.97 mungkin dia boleh menjangkiti 0.97 orang lain. Macam tu kan. Jadi yang inilah yang kita perlu tengok. Walaupun sekarang ni kalau kita tengok, keboleh jangkitan kita ni berada, kalau negara ni kita ada 15 tau. 15 buah negeri. So kita ni yang ke-5. Tinggi lagi, duduk kat atas-atas lagi. Mana kita yang ke-5 dalam Malaysia? Dan arti ini sebenarnya dia boleh berubah dari hari ke hari. Mungkin hari ni 5, esok hari ke-7. Dia tak pasti. Mungkin. Dan kita pernah duduk kedua pun. Macam tu. Tapi setakat ni tak jadi juara lagi lah. Baiklah Datuk. Kalau sekali kita duduk di pusat pemberian vaksin di TTI ni,
macam Perdana Menteri kita mengajak seluruh keluarga Malaysia agar kita segera mendapatkan vaksin sebagai satu ikhtiar dalam menyokong pemulihan negara. Katanya vaksin sudah terbukti memberi kesan positif, terutamanya yang untuk memerangi wabak berkenaan. Ya. Soalan ketiga saya, Datuk, terangkan keberadaan varian dan konsern VOC di negeri Terengganu ni. Apa dia tu? Okey. Kalau kita sebut varian VOC mungkin orang kampung macam tak apa faham mana. Tapi kalau kita sebut varian Delta macam ramai je orang tahu kot. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau kita lihat di sini, varian ni sebenarnya kita di Terengganu mula mengesan pada bulan Jun lagi. Varian ni. Kehadiran varian. Kalau dekat Terengganu kita ada varian Delta dengan varian Beta. Dan banyak jugalah varian Delta sekarang ni. Varian Delta ni dia boleh menyebabkan keboleh jangkitan tu lebih cepat. Lebih cepat lagi. Kalau kata ibarat ni lah saya bagi contoh. Kita ingatkan masa kalau sebut Siti Sarah dia tu semua orang dengar, orang tahu kan. Dia hanya jumpa sekejap je dengan dia punya pembantu rumah dia, jumpa sekejap saja dengan orang lain dan dia boleh berjangkit kan. Dan dia yang pembantu rumah yang berjumpa sekejap ni boleh positif. Selepas tu bila dia jumpa dengan family lain pun boleh dapat. Dia macam tu. So begitulah sebenarnya fungsi atau peranan Delta ni. Dia sangat mudah berjangkit. Terutama yang kita-kita yang tidak patuh SOP. Kalau duduk rumah patuh SOP ke tak? Sahih tak? Macam gitulah orang kata. Duduk rumah pakai mask lek lah. So duduk rumah memang tak pakai mask. Jadi dengan wujudnya varian Delta ni, kalau seorang dalam rumah tu positif, orang lain tu kalau kita test positif lah ke? Gitulah lebih kurang. Kalau di Terengganu ni kita tengok trend sekarang, di rumah tu seorang positif, orang lain tu orang kata benda orang Terengganu panggil cicak jari lah kot, positif lah ke? Jadi begitulah kemudahan ataupun keboleh jangkitan bagi VOC ni. Kalau kita lihat situasi VOC, keberadaan VOC di negeri Terengganu sekarang ni kita dah ada 36 kes yang dikesan dengan VOC. Di mana 27 adalah Delta, 9 adalah Beta. Delta ni daripada mana? Okey. Dia memang dari luar negara. Gitulah. Dia bukan asalnya dari dalam negara kita. Introduce daripada luar negara pada peringkat awal kita memang buka. Masa satu ketika kita buka orang kata rentas negara. Masa kita buka rentas negara itulah diintroducekan ke Malaysia. Masa itulah dibawanya varian Delta ini. Dan kita seperti mana biasa, rakyat-rakyat kita ni kalau kata-kata tak ada rentas negeri, ada je yang memang rentas juga. Khabar mak ayah sakit, khabar nak balik ni lah, nak balik tak ada dia punya ni. So kita benarkan. So bila dibenarkan, kalau ikutkan bila masuk daripada luar negara akan tinggal dekat KL lah kot kan. Naik kapal terbang kan. Tapi sekarang ni bila telah merata pergi, seluruh negara ada Delta. Dan di Terengganu sekarang kita ada mengesan 27 Delta. Di mana kalau kita tengok sekarang ni semua daerah ada kecuali Kuala Nerus. Kuala Nerus tak ada Delta. Kuala Nerus banyak, tapi setakat ni kita tak kesan lagi Delta kat dia. Dan kemungkinan ada Delta itu, tetapi sampel yang kita ambil setakat ini tidak menunjukkan positif di Kuala Nerus. Dan kalau kita tengok di seluruh negeri Terengganu ni, kita ada 2 di Siu, 6 di Kuala Terengganu, 3 di Marang, 8 di Kemaman, 6 Dumun, 5 Hulu Terengganu dan juga 6 di Besut. Kosong di Kuala Nerus. Itu adalah keberadaan VOC kita di negeri Terengganu. Jadi kita rakyat-rakyat Terengganu ni kita nak pesan jugalah, jadi kita kena faham pasal Delta ni. Sebab kita kena faham kalau nak ni kena anggap orang-orang sebelah kita ni semua ni ada COVID. So patuh SOP. Macam tu. Dan kita juga bila melihat dengan varian Delta ni sebenarnya tanda-tanda dia agak beza sikit dengan yang dari awal dulu selalu datang dengan demam, sakit kepala gitu kan. Tapi kalau dengan Delta ni dia macam
ada cirit-berit, muntah, lepas tu sakit-sakit tubuh ni lebih lagi. Orang kampung, orang Terengganu panggil sakit tubuh lah kot, sakit orak. Bukan demam biasa. Yes, demam tu mungkin ada juga, tapi dominan dia sakit orak ni. Sakit orak. Sakit habis seluruh tubuh. Lepas tu ada cirit-berit, muntah. Tu kemungkinan adalah varian Delta. Varian beta pula macam mana? Beta ni sebenarnya dia taklah orang kata dia merupakan termasuk dalam VOC juga, Delta, tetapi dia tidak sehebat Delta. Kalau Delta ni macam mudah sangat berjangkit semua, Beta ni tidaklah sebegitu. Yes. Baiklah, penerangan yang lebih detail oleh Yang Berbahagia Datuk Hajah Kasmani. Apa kata kita berehat sebentar untuk kita tengok tayangan video cara menggunakan pulse oximeter, oximeter. Okey, kita roll tape oximeter. Cara menggunakan pulse oximeter dan buku catatan harian COVID-19. Jangkitan COVID-19 adalah berbeza bagi setiap individu. Kebanyakan pesakit COVID-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Walau bagaimanapun, kadar degupan jantung dan juga paras oksigen dalam darah boleh dipantau dengan menggunakan pulse oximeter. Dengan memantau dan mencatat ukuran tersebut dalam buku catatan harian, anda dapat membantu doktor memberi rawatan terbaik berdasarkan kepada buku catatan harian anda. Apakah itu pulse oximeter? Pulse oximeter adalah alat yang digunakan bagi memantau kadar degupan jantung dan paras oksigen dalam darah. Adalah penting untuk pesakit COVID-19 menggunakan pulse oximeter yang memenuhi standard perubatan serta tahu cara penggunaan alat tersebut. Kadar oksigen dalam darah yang normal adalah antara 95% dan ke atas. Kadar degupan jantung yang normal pula adalah antara 50 dan 90 degupan jantung seminit. Cara menggunakan pulse oximeter. Langkah pertama, tanggalkan pewarna kuku atau kuku palsu dan panaskan tangan dengan menggosokkan kedua tapak tangan jika berasa sejuk. Langkah kedua, berehat sekurang-kurangnya 5 minit sebelum melakukan pengukuran. Langkah ketiga, letakkan tangan anda di dada pada paras jantung dan kekal bertahan pada paras tersebut. Langkah keempat, hidupkan pulse oximeter dan pasang di jari tengah atau telunjuk anda. Langkah kelima, pulse oximeter akan mengambil masa untuk stabil dan memberi bacaan yang tepat. Kekalkan posisi tangan anda dengan pulse oximeter sekurang-kurangnya 1 minit atau lebih lama jika bacaan tidak stabil lagi. Langkah ke-6, catat bacaan tertinggi bila bacaan kekal tidak berubah selama 5 saat. Langkah ke-7, pastikan setiap bacaan dilakukan dengan berhati-hati. Apakah yang perlu anda lakukan dengan bacaan tersebut? Catatkan maklumat bacaan di dalam buku catatan harian. Pengukuran dan hasil bacaan perlu dicatat 3 kali sehari dan perlu dilakukan pada masa yang sama setiap hari. Contohnya, 3 kali sehari mengikut masa makan. Lakukan pengukuran tambahan jika anda merasa tidak sihat. Hubungi COVID-19 Assessment Center CAC atau 999 secepat mungkin atau terus pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma jika mengalami keadaan berikut. Paras oksigen dalam darah anda kurang dari 95% ketika duduk atau berbaring dan bacaan ini kekal pada paras yang sama setelah diperiksa semula dalam tempoh 1 jam. Berasa kesihatan anda mula merosot secara perlahan-lahan atau kesesakan pernafasan menjadi lebih teruk selama 2 jam atau lebih. Atau anda menghadapi kesukaran bernafas ketika bangun, misalnya untuk pergi ke tandas. Jika mengalami gejala-gejala ringan lain, pengambilan ubat paracetamol dan minum air dengan cukup dapat membantu. Kebanyakan pesakit akan sembuh dalam masa 2 hingga 3 minggu. Perhatian, sesetengah orang yang dijangkiti COVID-19
mungkin mengalami masalah lain atau mengalami gejala disebabkan oleh faktor lain. Sekiranya anda bimbang, terus hubungi hotline CPRC untuk mendapatkan nasihat. Pastikan anda terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP yang ditetapkan. Alhamdulillah, kita kembali balik lagi ke program Influencer at Japan bersama panel kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Hajah Kasmani binti Embung, Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu. Baiklah, kita ke segmen kedua pula, di mana pada kali ini kita akan bertanya berkaitan dengan vaksin. Ya. Oleh itu, saya persilakan Datuk untuk terangkan atau ceritakan berkenaan dengan liputan vaksin bagi negeri Terengganu ni, sesuai dengan kita berada di pusat pemberian vaksin PBCD TTI ni. Dipersilakan Datuk. Okey, alhamdulillah Tuan Haji Rizal. Kalau kita lihat kita sebenarnya menyahutlah Terengganu ni menyahut seruan daripada kerajaan yang mana semua rakyat yang layak perlu diberi ataupun menerima vaksin. Yeah. Jadi Terengganu juga telah memulakan program vaksinasi bermula Februari baru-baru ini. Jadi kita sebenarnya bahagikan kepada grup-grup yang tertentu lah. Okay. Kalau kita melihat populasi di negeri Terengganu, total populasi kita ada 1.259 juta orang. Okay. Jadi daripada 1.259 juta orang ini, 808,400 adalah di kalangan populasi dewasa. Yeah. Dan kita juga ada dalam 30,000 adalah frontliner. Ya. Dan kalau kita melihat di sini juga di kalangan remaja kita ada dalam 138,000. Jadi kalau kita melihat daripada awal program imunisasi kita mulakan dengan pemberian vaksin di kalangan frontliner dulu. So almost 100% frontliner kita memang kita telah beri mulai Februari hari itu. Alhamdulillah. Dan apabila kita telah selesai frontliner, kita masuk kepada yang fasa 2 itu kita beri kepada populasi dewasa. Yang mana yang saya sebut tadi, populasi dewasa ni kita ada dalam 808,400 orang. Dan sekarang ini sebenarnya kita telah pun menyuntik 736,697 warga dewasa. Okay. So yang ini memberi percentage 91.2% dah. Oh, tinggi. Ya. Orang dewasa orang dewasa di Terengganu ni yang telah menerima dos pertama 91.2%. Dan mereka ini yang telah menerima dos kedua adalah 82.7%. Jadi kalau kita tengok kepada populasi dewasa macam hari ini di PPV ini, yang datang ini adalah untuk dos kedua saja. Dos pertama dah tak ada dah. Dah habis dah. So kita fokus kepada dos kedua. Hari ini dalam 700 lebih yang akan mendapat suntikan dos kedua di PPV TTI ini. Okay. Jadi kalau sekarang apabila kita telah pun mencapai lebih pada 80% untuk populasi dewasa ni, dengan persediaan persekolahan remaja-remaja, dah nak buka sekolahan ni. Jadi kita telah pun memulakan vaksinasi di kalangan remaja yang umur 12 hingga 17 tahun. Dan tadi saya ada sebut yang remaja ini sebenarnya kita ada dalam 138,000. Dan sehingga sekarang kita telah menyuntik dalam 36,000 remaja. Remaja saja. Ya, dalam 26%. Dan ada jugalah yang ada remaja-remaja yang ada masalah kita dah suntik awal dan adalah yang telah pun komplit dengan dos kedua juga. So itu adalah pencapaian kita. Jadi kalau untuk yang golongan ataupun populasi yang dewasa seperti mana yang ada dengan kita hari ini ni, kita telah capai 82.7% yang lengkap imunisasi. Dan saya mengharapkan semua yang ada di sebelah saya dan di hadapan-hadapan saya ni semuanya telah pun komplit vaksin 2 dos. Alhamdulillah. Kan? Maknanya saya tertarik dengan Datuk kata tadi yang remaja ni. Remaja ni kita panggil ke sini ke mana Datuk?
Okey, sebenarnya untuk remaja disebabkan kalau ikutkan kita punya tata cara pemberian vaksin ini, yang PPV ini kita fokus kepada yang adult Dewasa. ataupun dewasa. Okey. Jadi yang remaja kita buka PPV sekolah. Di sekolah saja? Ya. Okey. Kita membuka di seluruh negeri Terengganu ada 56 sekolah yang dijadikan PPV untuk menyuntik remaja. Okey. So sekarang ni mereka semua disuntik di PPV sekolah. Dan sekiranya ada juga yang perlu untuk datang yang ada yang tak sekolah kan, ada juga yang tak sekolah. So yang ini boleh walk in saja ke klinik-klinik kesihatan kita. Klinik-klinik kesihatan. Kita juga membuka di klinik-klinik Mana kesihatan. bukan di sini, Datuk? Bukan. Okey. Saya harap semua faham. Kerana kita tengok ramai ibu bapa yang masih lagi tertanya bila anak-anak dia akan divaksinkan. Saya difahamkan cuma yang untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6 saja, Datuk. Kita telah mulakan tingkatan 1 juga dah. Oh, 100 dah mulakan. Okey, alhamdulillah. So 12 hingga 17 tahun. Dan sekarang ni kita juga sedang melihat ada juga pelajar yang dah jenam tapi dah complete 12 tahun. Ada kan yang umur dah cukup 12 tahun, masih lagi di yang itu pun akan kita melihat juga yang akan berikan vaksin. Dan untuk menambahkan lagi apa orang kata liputan imunisasi di negeri Terengganu ni, kita juga membuka walk-in pada peringkat awal baru-baru ni. Sebabnya kita buka walk-in di semua PPV kita. To make sure siapa yang tak daftar MySejahtera, yang rasa macam dah daftar lama tak dipanggil, tertinggal apa semua, dia boleh walk-in saja. So, walaupun 1 dos saja, Datuk. Okey. Kita buka peringkat awal hari tu, maksudnya dia masih sempat untuk dapat second dose. Okey. Jadi kita mula buka untuk walk-in di PPV awam kita pada 5 September. Dan sepanjang 5 September hingga 26 September ini, sebenarnya ramai juga yang datang untuk walk-in. Kita ada 17,000 lebih yang datang ke PPV kita untuk dapatkan vaksin. Okey. Macam tu. Kalau tadi Datuk kata dewasa, remaja, bagaimana pula dengan orang kata OKU, Datuk? OKU juga diberi prioriti sebenarnya. Masa sekali dengan yang dewasa atau dia khaskan? Dia sekali, dan sekiranya dia merupakan satu penempatan, katalah dia ada rumah warga emas, rumah OKU semua tu, yang tu kita pergi. Kita akan pergi ke sebagai outreach di tempat masing-masing. Macam orang asli pula, Datuk? Macam mana? Okey. Kita juga ada satu grup lagi yang kita kenal pasti sebagai golongan special group. Special group. Yang special group ini kita telah mulakan sebab special group ini kita bagi dia vaksin CanSino. Kita yang grup lain ni kita tak bagi CanSino ni. CanSino ini 1 dos saja lengkap. 1 dos je. Yes. So yang ini kita telah pun mula suntik. Kita telah mula suntik di penjara. Di penjara. Yes, pada 20 hari bulan September baru-baru ni. So kita ada sebenarnya special group ni banyak juga. Yang OKT Penjara Marang, kita ada di Pusat Koreksional Dungun. Yang ni semua dah disuntik. Di Depo Tahanan Najil juga termasuk dalam grup yang special ini. Dan kita ada juga di kalangan warga orang asli yang juga telah kita suntik di Sungai Pergam Kemaman dan juga di Sungai Berua Hulu Terengganu, plus dengan Sungai Sayap di Besut. Semua warga OA ataupun orang asli ini telah disuntik dengan yang CanSino yang 1 dos tadi. Dan kita ada juga sebenarnya kita telah buat juga untuk gelandangan. Ya. Kita turun ke tempat diorang. Maknanya tim Datuk turun ke bawah? Ya. Turun ke mencari diorang. Ya. Okey. So daripada jumlah yang kita melihat kepada grup yang special group ini, kita telah menyuntik dalam 4,150 orang. Mana tempat-tempat dia orang tu, Datuk? Ke kita bawa dia ke kita mana-mana? pergi ke tempat masing-masing, outreach. Di Sesembah tak kira? Untuk gelandangan, kita pergi ke tempat dia orang berada di mana. Baiklah, Datuk. Saya tengok meliputi semua sekali. Bagaimana pula dengan orang kata yang warga asing ni, yang bekerja di sini ni? Kan kita tak cocok dia? Semua kita cucuk sebenarnya. Yang itu kita melalui majikan. Melalui majikan masing-masing. Dia akan tentukan berapa ramai pekerja semua-semua itu. Dia akan memaklumkan kepada pihak kami
dan kita akan uruskan untuk suntikan. Semuanya akan diberikan suntikan. Bukan apa Datuk, saya jadi takut kan. Orang kita semua kita dah cocok. Tapi orang warga asing ni, jadi kita bimbang kalau dia mari Ya, dekat betul. kita kan. Kita bagi belaka. Bagi belaka dah. Bagi belaka. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baiklah Datuk. Kita seterusnya, banyak dah kita tanya ni berkenaan dengan COVID-19 ni di Terengganu ni. Mana pula nak tahu cerita sikit dengan cabaran yang dihadapi oleh JKNT untuk menangani fasa pandemik COVID-19 di negeri Terengganu ni pula. Minta Datuk Okey, cerita sikit. kalau bila kita sebut cabaran ni, sebenarnya semua benda ada cabaran. Betul. Kan? Tapi dalam pandemik COVID ni, dalam kita menguruskan pandemik COVID ni, kita rasa cabarannya agak berpanjangan. Sebab dia kan panjang, dah hampir 2 tahun dah kita berada bersama COVID ni. Jadi cabaran-cabaran yang kita lihat ni sebenarnya kalau kita tengok, kita nak mengurangkan kadar kematian di kalangan kes COVID ni. Sama ada tak kira lah di hospital ataupun di rumah. Sebab kita ada kes COVID yang meninggal di rumah. Kita ada kes COVID yang meninggal di hospital. Tadi cabaran kita macam mana kita nak pastikan orang-orang ni kita, rakyat Terengganu ni tak mati kat rumah. Dan juga kalau masuk hospital tu selamat. Macam itulah kita nak mengurangkan setakat mana yang kita mampu. Index tu tak ada kita? Kita ada. Ada? Ya, itu yang broad index tu pun ada di Terengganu. Jadi itu cabaran kita lah untuk mengurangkannya. So kita nak mengharapkan sangat awareness daripada public. Mendapat rawatan awal. Tak kira lah, you demam je. Jangan tunggu kalau contoh lah ni, saya bagi contoh je di Terengganu. Katalah dekat rumah, kita duduk satu family. Mak kita ni dah tua, nak bagi vaksin, banyak juga anak-anak ni. Bila kata mak yang warga emas patutnya vaksin dulu pada awak muda sikit. Mula-mula dulu? Tapi kau kata, orang Terengganu panggil, dululah, tengok dululah, macam gitulah. Jadi mak ni awak kediang kali. Jadi bila mak sakit, anak-anak kita tahu anak-anak memang sibuk kan. Jadi perhatian kepada mak ni, mak demam 2 hari, duduk rumah lagi. Mak demam 3-4 hari, nantilah dulu, macam tu. Jadi sebenarnya keprihatinan ahli keluarga untuk menentukan apabila tak sihat, bawa ke klinik atau hospital. Itu yang kita nak lah. So kita nak kurangkan ni. Dan juga kita nak melihat juga penjagaan kes COVID di rumah. Kalau kita tengok sekarang ni, kita ada dalam 5,000 kes ni kat rumah. 5,000? 5,000 kes kita memantau dekat rumah. So peranan siapa? Kami di kesihatan memanglah kami akan tanya setiap hari ada demam ke dok. Tapi bohong ke tak bohong tu bergantung kepada ahli keluarga tersebut. Kadang ia malas nak pergi klinik, nak pergi hospital tau. Dia nak suruh duduk rumah je. Mak dia sakit, demam-demam dah apa khabar? Sihat je. Macam tu. Ada juga apa yang gitu orang Terengganu. Jadi kita mengharapkan bila penjagaan kita kata sesuai berada di rumah, duduk di rumah, buat penilaian kendiri dengan betul. Betul. Kalau kata memang ada simptom, maklum kepada kami ada simptom. Dan kita kena pantau yang lebih lagi, yang tadi kita tunjuk yang pasal penggunaan pulse oximeter. Setiap pesakit dekat rumah mesti sepatutnya ada satu family. Kena beli. Kita suruh belilah mudah. Tak mahal mana. Kau tu boleh jual. Ada belaka jual kat Nana Learning. Kau sebut. Shopee ada, Lazada ada belaka. Bukannya iklan. Tetapi boleh mudah dicapai. Kena ada ni. Ya, pergi kat farmasi pun ada semua tu. Jadi, kita perlu ada pulse oximeter ni. Di setiap rumah satu at least. Dan kita sebagai yang berada dekat rumah kena faham dan tahu nak minta tolong kat mana. Kalau katalah mak kita ni sakit, kadang ni kita nak cakap juga, mungkin itu kelemahan kami lah di kesihatan. Telefon, tak jawab. Dah banyak kerja juga kan. Jadi kemungkinan macam mana cara lagi kita nak menolong family kita ni. Kita kena tahu bila kecemasan nak cari siapa. Bukan bila nak kecemasan mula nak cari dukun ke apa macam tu. Tak boleh. So itu adalah bila cabaran kita bila berada bila menangani COVID ni. Dan cabaran yang seterusnya, nak pastikan semua rakyat Terengganu ni terima vaksin. Ada je, kita memang tahulah kat belakang-belakang tu bercakap anti-vax lah apa semua ni akan, apa orang kata, dia yang menyebabkan ramai terpesong tak nak ambil vaksin, takut. Macam tu. Jadi kalau boleh saya nak menyeru, kita sekarang ni tak ada senjata lain dah dalam menangani COVID. Kita ada vaksin, kita ada SOP. Dua ni je senjata kita. So pastikan family kita semua telah mendapat vaksin 2 dos untuk memastikan tidak ada ni.
Dan kita nak memastikan juga kesiapsiagaan fasiliti kesihatan kita dari segi keperluan katil, keperluan oksigen, keperluan ICU. Yang itu pun itu menjadi cabaran kepada kita jugalah. Apabila ramai kes-kes yang macam berada di tahap 3, 4, 5 ni, yang perlukan oksigen, yang perlukan ICU. Jadi kita perlukan katil-katil ini. Jadi yang ini pun menjadi cabaran dan kita juga menjadi cabaran lagi dari segi sumber manusia. Kalau kita tengok orang kesihatan ni, dari dulu ngelen ni, berapa banyak dia tambah? Dok tambah mana? Kerja je 24 jam setiap. Dan len ni 24 jam 7 hari. Macam tu kerja dia. Jadi sumber manusia juga merupakan satu cabaran kepada kami. Dengan kalau kita lihat sekarang, perawatan kes di rumah, perawatan di hospital, di klinik kesihatan, kita ada PKRC, kita ada PPV. Yang itu memang kita perlukan ramai staf sebenarnya. Jadi yang ini menjadi orang kata cabaran kepada kami, walau bagaimanapun kerajaan sebenarnya sangat prihatin. Banyak dibagi kelonggaran dan peluang-peluang. Sekarang ni houseman boleh bantu kita, pegawai-pegawai kontrak diberi bantu kami. Lepas tu student-student universiti juga diberi peluang untuk bantu kami. Jadi program-program lain juga dibenarkan bantu kami dan banyak sukarelawan-sukarelawan dan jabatan lain juga telah membantu kami dan interagensi lah. Yang ini apabila kita luahkan kekurangan-kekurangan ataupun cabaran kita dalam sumber manusia. Dan kami juga suka menyatakan terutamanya untuk menjaga mental health kami lah di kesihatan. Ya, frontliner. Kena jaga. Kadang-kadang kena bagi juga PFA ke dia orang ni untuk pastikan dia orang ni rasalah bos dia pun sayang dia. Orang lain pun sekeliling sayang dia. Jangan kutuk saja macam tu. Ngadu tu memang tak usah cerita lah semua benda. Sekarang ni aduan tu memang orang kata di hujung jari kan. So mudah sangat nak buat aduan. Jadi kalau kita boleh kekurangan sikit sebanyak tu kita terimalah. Sebab bila kita nak manage satu hari dalam 7-800 ni, kita bayanglah kesekatan-sekatan kekangan yang kami ada sebenarnya. Macam itulah. Jadi stres-stres tu kami terpaksalah jangan sampai anak buah saya tu sampai ada yang kata tak mudah kerja. Kalau boleh. Kalau boleh, kalau tanya ada depan saya ni, happy belaka kerja dengan saya. Macam itulah. Okay. So kita juga sebenarnya cuba memperkasakan komuniti. Yang ini sangat penting. Kita nak komuniti tu ni faham. Jaga COVID ni bukan orang kesihatan dah jaga. Diri sendiri kena tahu macam mana nak jaga. Sebab kita kan dah selalu cakap, tak ada senjata lain. Kita ada 2 je senjata. Apa senjata kita? Vaksin, SOP. So kalau semua masyarakat faham, vaksin dengan SOP je yang boleh membantu kita, janganlah cari benda lain. Tolonglah praktiskan, amalkan yang ini. Budayakanlah norma baru dan pematuhan SOP ini. Macam tu. Alhamdulillah. Saya banyak terang aja lah saya rasa ini. Betul Datuk. Baiklah, yang akhir sekali Datuk. Boleh Datuk beri nasihat lah kepada rakyat Terengganu ni dalam menghadapi COVID-19 ni. Pada masa sekarang ni. Kita akan hidup dengan COVID sekarang ni kan? Betul tak? Itu yang nak ayat tu macam dari tadi dari awal-awal duk sebut dah. Kita kata nak preparekan mental kita ni. Sekarang ni kita nak hidup dengan COVID dah ni. Lepas ni guana-guana pun kita hidup dengan COVID. Jadi menyahutlah seruan Perdana Menteri kita yang berkaitan dengan keluarga Malaysia tadi kan. Jadi sekarang ni kita semua kita kena saling ingat-mengati dalam menangani pandemik COVID ni. Ada pesanan-pesanan yang perlu kita amalkan oleh kita semua. Orang yang berada dekat dekat masyarakat, dekat komuniti. Yang pertama, pastikan SOP. SOP tak boleh ke laut. Tak kira di mana kita berada. Betul. Nak keluar rumah je, mask mesti ada. Nah, kalau kita kata mask, kalau nak kata lagi baik, double mask. Sekarang ni kita bercakap. Kalau kita kata bukan double mask, mask with face shield. Macam tu. So kita kena make sure kita ni cover. Jadi praktis yang lain tu kena utamakan. Terutamanya kita kata jarak sekurang-kurang 1 meter. Mengelakkan perkumpulan. Kalau kita kata tak boleh buat kenduri, janganlah buat kenduri. Kita semua kata, tak apalah buat kenduri pun ahli keluarga kita je. Kita tahu tak ahli keluarga kita tu mari di mana, exposure dia di mana, kita tak tahu. Ya ni orang kita payuh ni. Ya.
Jadi yang inilah yang kita nak boleh, kita nak make sure kalau kita rasa kita ada risiko, kita kena asingkan diri kita. Jangan kita campur-campur dengan orang lain. So, pematuhan kepada saranan-saranan ini akan boleh memutuskan rantaian jangkitan dan seterusnya boleh menghalang daripada perebakan COVID-19 yang seterusnya. Dan yang seterusnya kita kena pastikan yang complete 2 dos tadilah. Vaksin pastikan kita complete 2 dos. Kalau dah dapat 1 dos, tiba-tiba 1 dos tu kita rasa macam sakit lah apa semua, tak ambil second dos. So kita nak juga biar ambil juga yang second dos itu. Itulah pesanan saya untuk semua rakyat di negeri Terengganu. Alhamdulillah tu. Saya ada soalan terakhir tu. Boleh tu? Cepu Mas. Cuba Mas. Okey. Kalau boleh jawab, kita jawab. Boleh ni. Bila boleh ke pasar pak kita ni? Dah. Kata dah soalan Cepu Mas. Okey. Semua orang akan bertanya, mungkin ada 2 soalan lah yang macam sangat cepu mas. Satu, bila nak masuk fasa 4. Sebab sekarang ni kita fasa 3. 17 hari bulan September kita Terengganu telah pun dibenarkan masuk ke fasa 3, di mana banyak kelonggaran-kelonggaran telah diberikan kepada kita dan saya melihat rakyat Terengganu hari ini happy. Semuanya boleh keluar dengan apa orang kata, di merata tempat semua penuh. Kedai makan penuh, pasar penuh, pula penuh lah ke? Gitulah cerita. Jadi kita memang bersedia untuk masuk ke fasa 4, tetapi fasa 4 ini saya merasakan Malaysia akan masuk ke fasa 4 apabila Menteri Kesihatan telah announcekan endemik COVID-19 ini sebagai endemik. Dan sebenarnya untuk masuk ke fasa 4 dia ada beberapa kriteria. Dan kriteria inilah yang banyak lagi negeri yang belum capai. Kalau macam kita, fasa 4, kes kurang pada 500. Kita dah apa lagi kan? Tak sabar lagi. So nak kata bila, kita tunggulah kurang pada 500. So saya nak make sure sehari-hari 501 gitulah kot. Dah masuk dulu. Dah, itu cakap saja. Okay. Kita akan mengikutlah apa yang saranan daripada Menteri Kesihatan. Ya. Baiklah tu. Terima kasih banyak. Kita dah ke akhir program pada hari ini. Sekali lagi saya bagi pihak kru dan juga JAPAN Negeri Terengganu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hajah Kasmani binti Embong, Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, yang sudi bersama-sama dengan kita semua ni bersiaran langsung. Dan insyaAllah Datuk boleh share yang kita tengok ni ya. Dan akhirnya saya nak pastikan kepada penonton-penonton semua, pastikanlah lengkap 2 dos suntikan vaksin supaya badan anda dapat menghasilkan antibodi yang berguna untuk melawan virus COVID-19. Serta menasihat individu yang belum mengambil vaksin berbuat demikian bagi memastikan seramai mungkin rakyat Terengganu ni yang anda tengok secara live ni seluruh Malaysia, seluruh dunia sekalipun, ambillah vaksin, jangan percaya yang anti-vax ni lah. Baiklah, itu saja Ustaz. Akhir kata, sama-samalah kita saksikan video vaksin. Sekian.